Okay, Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustaz kata tentang gender roles dan juga responsibility kan. Dan juga macam mana di barat sudah ada ancaman dari segi wokeness dan juga individuality tu. Ya. Tapi kalau macam di Malaysia, okay, traditional gender roles tu yang ideal lah menurut agama yang dianjurkan. Tapi because of the context hari ni, ke ekonomi, because of the struggle, so maybe ada yang memilih untuk tidak berkahwin kerana faktor ekonomi, ataupun mungkin yang dah berkahwin pun tak nak ada anak because of ekonomi. Bagaimana pula pandangan agama pada perkara ni? First kali kita percaya bahawa perkahwinan itu sendiri dia akan mengkayakan kita. Sebab kita nak kena faham perkahwinan ni bukan sahaja berkenaan kewangan. Seorang manusia ni kadang kita memerlukan sokongan emosi, psikologi, sokongan bermacam-macam sokongan yang lain. Kalau kita hanya fikir kalau kahwin ni aku tak cukup duit, aku tak boleh nak menanggung, itu semua boleh bincang. Itu semua boleh bincang. Ada tak perkahwinan yang okey dalam 5 tahun pertama saya takkan mampu untuk tanggung awak secara financial? Boleh tak perkahwinan begitu berlaku? Boleh. Kalau isteri setuju, boleh berlaku. Tapi kena clear lah dalam akad dan isteri tak boleh tuntut. Tapi kena kasih timeline lah. And for first 5 years saya tidak boleh, saya mohon maaf. Tapi we are in love with each other. Tak baik kalau kita teruskan perhubungan macam ni. Kita kahwin. Dalam masa yang sama, apa yang kita boleh sokong satu sama lain, kita sokong satu sama lain. Untuk dapat pahala perkahwinan. Tapi dari segi nafkah, kerana gaji saya bukan tak kerja, saya kerja tapi saya tidak ada kemampuan. Awak setuju? Setuju? Wali dia setuju? Khalas, no problem. Tapi arrangement macam ni, jarang kita dengar. This is a solution. Tidak perlu pun kadang-kadang menangguhkan perkahwinan. Dan kadang-kadang bila berkahwin ini, diberi awak semangat untuk kerja lebih. Ini satu poin yang banyak lelaki tak perasan. Awak cuba fikir kalau awak sekarang ni berseorang diri. Bagi yang dah berkahwin lama lah. Kan? If you are alone now, semangat you untuk bekerja, sama tak? Semangat you untuk memperbaiki keadaan keluarga you. You ada dream for your children tak? You ada dream for your family gitu tak? Tak ada semua tu. Dengan berada dalam konteks keluarga, kita akan dapat satu sokongan, satu drive untuk do something more beyond ourselves. Melangkaui diri kita sendiri. So it goes beyond financial actually. It goes beyond financial. Dan perkara ni boleh bincang sahabat-sahabat. Dan banyak orang yang buat macam tu. Tapi jangan take advantage lah. Kalau awak tahu awak dah mampu, jangan kata ingat 5 tahun lah. Padahal dah boleh tanggung dah. Ditangguhkan lagi. Itu tak sepatutnya berlaku macam tu lah. Baik. Dalam konteks hari ni, contoh. Wanita, kita kata bekerja, lelaki pun bekerja. Ini konteks yang kita tidak boleh lari, rata-rata orang. Ya? People cannot run away from it. Is that context the best? No. Selagi boleh cari jalan, kembali kepada traditional gender roles, try your best. Walaupun mungkin perlu kurang sikit dari segi gaji. Tapi hari ni concern orang rata-rata adalah gaji, betul? Dia tak fikir kesan dia lain ada kepada anak-anak, kesan psikologi kepada anak-anak, terpisah daripada mak for how many hours in one day. Jumpa mak petang sampai malam saja, mak pun dah penat. And the toll for the wife dengan balik nak melayan anak-anak lagi. Dan anak-anak biasanya lebih rapat dengan mak. Can you imagine coming home, anak-anak bergayut dengan you, nak you. And worse, when they come to certain age, anak-anak dah tak cari dah. Sebab apa? Sebab dah terbiasa dengan childcare. Ataupun dah terbiasa dengan sekolah, dengan kawan-kawan. Jumpa mak ayah petang ataupun malam saja. Mak ayah tu mungkin kata dah, my children don't search for me. Mak ayah mungkin kata, it's good. But it's not good. That means they are not sharing things with you. That means you tak dapat peluang untuk berinteraksi dengan lebih dengan mereka. That means anak tak dapat the touch of a mother more than he should. Lebih daripada apa yang dia dapat. Okay. So saya agak tradisional dalam isu ini. Saya agak tradisional dan saya buat apa yang saya cakap. Perkara pertama yang saya ni dah agak personal sangat ni. Walaupun boleh saja kalau saya dengan isteri nak bekerja, we will have a better life in terms of financial. Tapi kita tak boleh fikir pasal tu saja. Kita kena fikir anak perlu ibu. Anak perlu ibu. Budak-budak kecil dia perlu mak 24/7 sebenarnya.
dan it's good for their mental health, it's good for their psychological health. You pisahkan, kita mungkin kata tak ada kesan, tapi I'm sure ada kesan. Saya tak tengok lagi kajian sosiologi, kan, kesan ibu-ibu yang bekerja meninggalkan anak-anak kepada childcare, kesan kepada anak-anak, saya tak kaji lagi. Tapi anggapan saya, dia ada bad consequences. Dan bad consequences dia will come in 10-20 years time. Okay, in 10-20 years time. Okay, so sebab ada sebab Allah jadikan ibu itu mengandung, bukan ayah yang mengandung. Okay, sebab seorang wanita ni dia ada psychological state yang lebih bersesuaian dengan bearing of a child. Saya tak tahulah saya jawab soalan tu, tapi saya rasa saya dah jawab secara umum lah, ya, secara umum.